Siapa yang diisytiharkan oleh Rasulullah SAW akan masuk syurga, bangun seorang anak muda yang bernama Ukasyah. Jadi hari ini kita akan lihat siapa Ukasyah yang disebut dalam hadis tersebut, ya. Sebab ini sudah tentulah seorang insan yang sangat istimewa antara jutaan, ya, umat Rasulullah SAW, selain daripada 10 orang sahabat yang diisytiharkan sebagai ahli syurga, termasuk 4 khulafa ar-rasyidin dan 6 orang lagi sahabat yang lain, maka Ukasyah lah seorang-seorangnya yang disebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya Rabb. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin وادخلنا الجنة مع المقربين وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Apa khabar ahli syurga semua, kekasih-kekasih Allah semua? Mudah-mudahan kita hari ini bersama di Dewan Fatimah Zahra, insya-Allah kita akan benar-benar berjumpa Fatimah Az-Zahra, putri baginda Rasulullah SAW di syurga nanti, insya-Allah, ya. Jadi kita sampai ke muka surat 33, ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita hari itu dalam hadis yang lepas kita bincang tentang siapa yang diisytiharkan oleh Rasulullah SAW akan masuk syurga, bangun seorang anak muda yang bernama Ukasyah. Jadi hari ini kita akan lihat siapa Ukasyah yang disebut dalam hadis tersebut, ya. Sebab ini sudah tentulah seorang insan yang sangat istimewa antara jutaan, ya, umat Rasulullah SAW, selain daripada 10 orang sahabat yang diisytiharkan sebagai ahli syurga, termasuk 4 khulafa ar-rasyidin dan 6 orang lagi sahabat yang lain, maka Ukasyah lah seorang-seorangnya yang disebut nama, ya, akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Yang lain disebut sifat. Bila disebut sifat secara umum, mereka yang tak disebut nama, kita berusaha untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan 4.9 juta yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Sebelum nak baca tentang Ukasyah, saya baru jumpa suatu kisah. Nak dengar cerita dulu kan? Suka, ya? Suatu cerita tentang Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ya, ini saya petik daripada kitab kita juga, Al-Jauharul Mawhub, tapi kita belum sampai ke situ. Ini di muka surat berapa, ya? Muka surat
Oh, tak lekat. Pasal photostat dia tak penuh. Tak apalah, nanti cari sendirilah. Jadi kisahnya Rasulullah SAW mengisytiharkan dalam satu riwayat 70,000 orang dari kalangan umatku masuk syurga tanpa hisab. Bila dengar pengisytiharan ini, Saidina Umar lantas berkata, tambahkan lagi kepada kami wahai Rasulullah SAW. Maknanya dia cadangkan Saidina Umar ni satu orang yang sangat pintar orang. Dia nampak ini peluang yang baik. Bila Rasulullah isytihar 70,000 orang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, minta tambah lagi wahai Rasulullah. Jadi apa jawab baginda Rasulullah SAW? Baginda pun bersabda, 3 raut dan pada beberapa raut Tuhan Azza wa Jalla. Itu dah saya terangkan. Raut apa dia? Kita raut beras. Raut beras. Berapa besarlah raut kita ni. Tapi kalau raut Allah, Allah sajalah yang tahu berapa ramai berada dalam raut Allah. Allah bercakap dengan bahasa yang kita faham. Kalau Allah nak cerita dengan bahasa yang diri Allah, kita tak faham. Jadi Allah kata raut sebab kita faham raut. Tapi jangan kita kata serupa dengan raut kita. Kita belajar tauhid, belajar akidah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada serupa dengan Allah apa-apa pun sesuatu. Jadi kata raut Allah, bukan raut manusia, ya. Jadi Allah jawab, Rasulullah jawab pada Sayyidina Umar, Allah tambah 3 raut. Ini hasil daripada permintaan Rasulullah SAW. Sayyidina Umar berkata lagi, tambahkanlah lagi kepada kami ya Rasulullah. Dia minta lagi. Ini Sayyidina Umar, ya. Peluang. Lalu Sayyidina Abu Bakar menyampuk dengan suara yang tinggi. Abu Bakar ni dia tak sukalah minta banyak-banyak kali ni. Ya, jadi tinggi sikit suara dia. Jadi kata-kata Sayyidina Abu Bakar, memadalah itu untuk kita, wahai Umar. Sayyidina Umar menjawab, biarkanlah, ya, Rasulullah SAW menambah lagi kurniaan Tuhan kita itu. Kita nak malu apa? Kita nak minta pada Allah. Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah suruh kita minta, biarlah kita minta lagi. Sayyidina Abu Bakar berkata, demi Tuhan yang mengutusnya, sekalian makhluk tidak didatangi suatu raut Tuhan Azza wa Jalla. Yang ni saya tak berapa faham apa maksud dia ni. Ya, tidak didatangi satu raut Tuhan Azza wa Jalla. Wallahu alam apa maksud dia. Seterusnya dikatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis di kubur Rasulullah SAW beberapa hari selepas kewafatan baginda. Jadi maknanya bila baginda wafat, Rasulullah SAW dirindui. Sebab Sayyidina Abu Bakar merupakan sahabat yang paling hampir dengan Rasulullah, kan. Rasulullah berhijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. 3 hari 3 malam duduk dalam gua Sur, bukan gua Hira. Gua Hira itu tempat Rasulullah beribadat, ya. Gua Sur yang ni. Sahabat saya Ustazah Mardiah, dia pernah pergi ke Gua Sur. Gua Sur pun tak kurang juga susahnya nak sampai ke gua tu. Dan dia punya tempat, dia punya lubang nak masuk gua tu terbuka luas. Jadi maknanya bila Sayyidina Abu Bakar berada dalam gua bersama Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar nampak kelibat pemuda-pemuda kafir yang mencari baginda Rasulullah untuk tangkap Rasulullah sama ada hidup ataupun mati, dengan hadiah yang sangat lumayan. Kalau tak silap saya 100 ekor unta. Kalau kita 1 ekor unta nak buat korban berapa?
Berapa ribu? Belasan ribu kot, ya. Jadi itu. Jadi 100 ekor unta tu masya-Allah. Jadi semua sekali berlomba-lomba. Masa itulah Sayyidina Abu Bakar rasa kecut perut. Apa kata Rasulullah? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, kata Rasulullah. Jangan sedih. Jangan duka cita. Allah bersama kita. Allah akan menyelamatkan kita. Apa yang menyelamatkan mereka? Pada zahirnya ialah sarang laba-laba. Makhluk yang paling lekeh dia punya tempat tinggal. Tiup saja hancur. Itulah kuasa Allah. Dengan suatu benda yang paling simple, paling lekeh, paling mudah dihapuskan, itulah yang menyelamatkan dua insan mulia ini. Tapi cicak duk cicik duk pagi. Ni dah sini. Sebab itu dikatakan cicak sunat dibunuh. Sunat dibunuh, ya. Tapi nak bunuh dia pun kena bunuh dengan cara yang baik. Sekali pukul berarti itu yang paling tinggi dia punya nilai. Kalau berkali-kali pukul, dia terpaksa menghadapi sakit yang sangat, maka lebih kurang, paling kurang lah. Makin kurang pahalanya. Jadi bila Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar rindu pada Rasulullah. Nak pergi jumpa dah tak ada. Dia pergi ke kubur Rasulullah SAW ataupun ke makam Rasulullah SAW, iaitu beberapa hari selepas baginda wafat. Baginda lantas tertidur. Bila duduk lama di situ, tertidur di kubur itu, di makam itu. Sayyidina Umar ternampak seolah-olah Sayyidina Abu Bakar berkata-kata di dalam tidurnya itu. Jadi dia nampak macam Sayyidina Abu Bakar bercakap dalam tidur. Kita pun ada juga bercakap dalam tidur, menggigau. Kadang-kadang bukan cakap saja dalam tidur, dia bangun. Cucu saudara saya, dia bangun tengah malam, dia buka pintu, dia pergi rumah kawan dia. Nasib baik ayah dia sedar, ikut belakang, tak usik dia, dia pergi rumah kawan dia tengah malam buta. Bahaya tu. Pasien bangkit buka pintu tu bahaya. Itulah. Jadi Sayyidina Umar nampak Sayyidina Abu Bakar duk bercakap-cakap dan tidur. Jadi dikejutkannya oleh Sayyidina Umar. Dia tengok buat Sayyidina Abu Bakar duk cakap dan tidur. Bangun. Kenapa ni cakap seorang-seorang ni? Macam itulah lebih kurang, ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun berkata, mengapakah engkau mengejutkanku, sedang aku ketika itu berada di sisi baginda Rasulullah SAW di bawah arash, dan baginda bersabda dengan bersungguh-sungguh, wahai Tuhanku. Maknanya Rasulullah dalam mimpi Sayyidina Abu Bakar tu, Rasulullah minta dengan bersungguh-sungguh. Apa sabda Rasulullah? Wahai Tuhanku, umatku, wahai Tuhanku, umatku. Maknanya Rasulullah dia tak minta untuk diri dia, tak minta untuk keluarga dia, tapi dia selalu sangat cinta pada kita, sangat sayang pada kita. Di celah tu saya nak bagi satu hadis. Tak tahulah saya dah bagi ataupun tidak. Pendek dah. Sabda Rasulullah SAW, ini hadis sahih, ya. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Ada tak? Saya bagi belum? Bagi dah. Belum. Apa makna tuba? Tayyib. Apa makna tayyib? Bagus. Berbahagialah siapa yang melihatku dan beriman kepadaku. Kenapa Rasul sebut begitu? Ramai yang melihat Rasulullah tak beriman. Ramai yang musyrik. Hatta bapa saudara dia pun,
Abu Lahab ke Abu Jahal? Banyak orang confuse antara Abu Lahab dengan Abu Jahal. Abu Jahal pak saudara dia, kan? Abu Lahab orang lain. Jadi pun tak beriman. Bukan tekak beriman, menjadi musuh ketat pada Rasulullah SAW, sehingga diturunkan surah mencaci, memarahi Abu Tabbat syada Abi Lahab wa tabbat. Itu khas turun surah untuk menyatakan bagaimana murkanya Allah terhadap Abu Lahab. Jadi Rasulullah kata, tuba, berbahagialah bagi mereka yang melihatku, berjumpa dengan aku, bercakap dengan aku, mendengar ajaranku, dan dia beriman. Bahagia. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. 3 kali Rasulullah. Kemudian berbahagialah, kemudian berbahagialah, kemudian berbahagialah bagi mereka yang beriman kepadaku tapi tak jumpa pun dengan aku, tak pernah lihat pun aku. Ada pernah lihat gambar Rasulullah, ada pernah mimpi Rasulullah, tetapi kita beriman kepada Rasulullah. Bukan setakat beriman biasa, kita ni mukminah yang muhsinah. Apa makna muhsinah? Sentiasa dari hari ke hari kita memperbaiki iman kita. Bagaimana kita memperbaiki iman kita? Dengan menambahkan ilmu. Untuk memperbaiki iman, menguatkan iman, bukan dengan makan sedap, bukan dengan harta banyak, tetapi dengan menambah ilmu untuk semakin mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam, mengenal akhirat, mengenal dunia, dan mengenal diri sendiri. Semua itu ilmu-ilmu yang boleh menambah iman kita. Jadi kemudian bahagia 3 kali diulang Rasulullah. Orang yang beriman padaku sedangkan mereka tidak pernah melihat aku. Termasuklah kita. Termasuklah kita. InsyaAllah termasuk kita. Kita beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Kalaulah datang si Modi tu presiden India Modi. Kalau datang Modi nak paksa kita untuk meninggalkan Islam supaya selamat, bagaimana reaksi kita? Adakah kita iakan padanya, mengiyakan dia? No way. Aku tetap beriman dengan keimanan yang aku yakin Allah yang sebenar, yang satu, walaupun engkau nak apa-apakan aku. Ada seorang penceramah dia, semangat lebih pun tak boleh tak? Jadi penat. Dah buka lah ni boleh. Penat lah. Duduk dalam ni macam tak lepas. Okey. Dah jadi penat duduk dalam sarung tu. Ada seorang penceramah wakil Modi ni, dia kata mari kita cincang orang-orang Islam. Ini dalam video baru. Ada tak? Ada jumpa tak? Dia ajak cincang orang Islam. Kalau dia kata macam tu, macam mana kita? Kalau kamu keluar pada Islam, kamu selamat. Kalau saya, dia ada cincang. Kalau dia cincang, lebih cepat saya jumpa Allah. Lebih cepat saya keluar daripada penjara dunia ini, masuk kepada keluasan alam barzakh. Kita masuk keluar daripada penjara, masuk ke istana Allah di alam barzakh. Kenapa kita takut? Hari ini hadirat sekalian berazam, walau apapun aku diugut, aku tetap akan mempertahankan akidahku, walau aku dicincang, dipancung, ditembak, dibunuh, walau apa-apa tu.
Sekarang dah dapat pahala. Pahalanya sudah dapat kerana kita sudah mempunyai azam yang kuat untuk mempertahankan iman kita. Allah SWT menilai itu keazaman yang sangat hebat. Itulah. Jadi sambung cerita tadi. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, kenapa engkau kejut aku sedangkan aku berada di sisi Rasulullah SAW di bawah arash. Hebat tu. Arash ni kedudukan dia di mana? Iaitu alam yang tertinggi sekali. Kita bumi, kemudian fada. Apa itu fada? Angkasa lepas. Lepas angkasa lepas ni, kita jumpa langit pertama. Yang mereka pergi ke angkasa lepas tu sampai dah ke langit pertama? Tak. Mereka hanya pergi daripada planet bumi pergi ke suatu planet lain saja yang juga berlega di angkasa lepas. Jadi sampai langit pertama. Antara langit pertama tu nak sampai langit kedua seperti antara bumi ni nak sampai langit pertama. Lah tak? Begitu juga langit ketiga sampai pada langit ketujuh. Lepas langit ketujuh tu dia ada alam malakut, dia ada alam lahut, dia ada lagi alam makin luas. Yang tertinggi sekali ialah Arsyur Rahman. Arash. Di bawah arash itulah terletaknya syurga. Ya. Pada langit syurga tu ialah arash. Langit dunia langit pertama. Langit syurga ialah arash. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, kenapa engkau kejut? Aku sedang berada bersama Rasulullah di bawah arash. Dan baginda bersabda dengan bersungguh-sungguh, umatku, wahai Tuhanku, umatku, wahai Tuhanku. Jadi aku kemudian wahai Tuhanku, umatku, aku berkata, wahai Rasulullah, biarlah. Jadi aku sini Sayyidina Abu Bakar lah dalam mimpi. Aku berkata, wahai Rasulullah, biarlah Tuhan menentukan kehendakmu, kemudian datang seruan daripada Tuhan. Jadi kata Abu Bakar dalam mimpi, biarlah Tuhan menentukan umatmu macam mana. Jadi dalam mimpi tu Sayyidina Abu Bakar dengar Allah jawab permintaan Rasulullah, wahabnaka. Apa makna wahab ni? Kami kurniakan. Kalau Abdul Wahab, hamba yang sangat memberi pengurniaan. Wahabnaka, kami anugerahkan pada engkau, wahai Muhammad. Dia berfirman 2 kali. Pada ketika itulah engkau mengejutkan aku. Tengah duk dengar Allah jawab permintaan Rasulullah SAW. Engkau kejut aku, wahai Umar. Jadi aku tidak tahu berapa yang diberikan. Jadi aku tak tahulah. Bila Allah kata aku berikan, aku tak tahu berapa banyak yang Allah berikan menjawab permohonan Rasulullah SAW tadi. Tiba-tiba terdengar suara daripada kubur baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dalam jaga ni pula, lepas dikejut oleh Sayyidina Umar, terdengar suara dari kubur baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia berkata, wahabanil kullah, mengurniakan kepadaku oleh Tuhanku semuanya. Semuanya ni adakah semua umat Nabi Muhammad yang mempunyai kelayakan, semua boleh masuk syurga tanpa hisab. Wallahu a'lam. Ya? Itulah. Ini berita yang sangat menyenangkan hati kita. Buatlah amal sebanyak mungkin. Ikhlaskanlah seikhlas-ikhlasnya. Ulang selalu, ya. Minta, ya Allah, kurniakan hamba keikhlasan yang seikhlas-ikhlasnya dalam semua
apa yang aku lakukan. Kita bercakap, kita kita bergerak, kita diam, kita melakukan, kita berfikir, hatta kita terlintas pun biarlah semuanya kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita menjadi seperti malaikat yang boleh beribadat sepanjang umur dia. 24 jam boleh beribadat, kita pun boleh beribadat, insya-Allah. Baru mukadimah. Tak masuk lagi yang hari ini punya. Jadi kita balik kepada buku kita, siapakah Ukasyah, yang disebut dalam hadis. Jadi dia kata, adakah beliau masuk dalam kalangan orang yang masuk syurga tanpa hisab dan azab kerana amalan atau kerana doa Rasulullah? Ini tanda soal. Adakah kerana amalan dia ataupun kerana berkat doa Rasulullah SAW, dia termasuk orang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi menyerut kembali hadis di atas, baginda Rasulullah SAW menyatakan bahawa seramai 70,000 orang daripada umatnya akan dimasukkan ke syurga. Mendengar pernyataan baginda itu, maka bangunlah seorang sahabat yang bernama Ukasyah. Ini kita cerita dah dulu. Dia pun minta, ya Rasulullah, doakanlah saya. Kita tak payah baca dah ni, kita dah faham dah. Doakanlah saya. Rasulullah pun, Allahumma ij'alhu minhum. Ya Allah, masukkanlah dia seorang ni bersama dengan mereka yang masuk syurga yang 70,000 tadi. Lepas tu bangun si Dolah pula. Tadi Ukasyah bangun si Dolah. Ya Rasulullah, minta untuk saya juga. Apa jawab Rasulullah? Ukasyah telah mendahului anda. Tengok, Rasulullah jawab full stop. Habis lah. Tak boleh bangun dah orang yang ketiga, keempat. Nampak? Inilah bijaknya Rasulullah. Qalla wadalla. Sedikit tapi sangat padat. Segala perkataan Rasulullah, segala sabda Rasulullah. Sebab itu kita lihat hadis-hadis baginda ni sangat padat. Walaupun sikit tapi maknanya sangat mendalam. Sebab itu satu hadis tu kadang huraian dia sampai bermuka surat, muka surat untuk menghuraikan isi kandungan perkataan Rasulullah itu. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi timbul persoalan, adakah Ukasyah mencapai martabat tersebut kerana amalannya itu, atau kerana doa Rasulullah SAW? Andainya doa Rasulullah SAW sudah memadai, maka sudah tentu baginda akan mendoakan juga doa yang sama untuk semua sahabatnya yang ada ketika itu. Jadi kalaulah doa tu merupakan salah satu merupakan sebab Ukasyah masuk syurga, takkanlah Rasulullah nak biarkan orang lain, sebab ramai sahabat-sahabat yang ada dalam majlis tu. Tapi mesti ada sebab yang lain, Tetapi apabila Rasulullah SAW menolak permintaan sahabat-sahabat yang lain dengan cara yang sangat lembut, maka Rasulullah ni wataknya sangat lemah lembut, sangat prihatin, sangat penyayang. Sebab itu kalau Rasulullah jumpa budak-budak, dia buat apa? Dia usap kepala budak tu, dia cium budak tu. Dan budak tu pun kalau diusap kepalanya oleh Rasulullah SAW akan wangi seminggu. Sentuhan Rasulullah tu menyebabkan wangi Rasulullah tu terserap kepada baby ataupun anak tadi seminggu tak habis. Bagaimanalah kalau menjadi isteri Rasulullah SAW, duduk dengan insan yang sangat baunya wangi, badannya secantik, seindahnya, perangainya, hatinya, Masya Allah. Sebab itulah Siti Sayyidatuna Aisyah,
sangat-sangat mencintai Rasulullah, sangat-sangat cemburu pada Rasulullah SAW, ya. Itulah. Allahu Akbar. Kita ni kalau boleh mimpi Rasulullah pun, ya Allah, Masya Allah. Datuk Haruddin dulu kan, dia cerita dia mimpi Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Hebatnya. Baca selawat tafrijah banyak-banyak. 4,444 kali khusus nak minta mimpi Rasulullah. Tak mimpi, baca lagi. Sehingga dapat mimpi. Allah Akbar. Maka dapat difahamkan bahawa penolakan tersebut adalah sama ada disebabkan mereka tidak mencapai tahap keimanan. Rasul tolak yang lain-lain tu tak sampai tahap sehebatnya iman mukasyaf dan amalan yang sewajarnya, atau kerana Rasulullah SAW mahu menamatkan perbicaraan supaya tiada sahabat yang bangun untuk meminta doa yang sama. Ini timbul persoalan-persoalan di kalangan ulama, apa sebab, ya? Hal ini kerana pada hakikatnya semua sahabat Rasulullah SAW tidak terhalang daripada doa baginda, ya. Sepatutnya Rasulullah doa lah. Tapi adakah kerana doa itu saja mukasyaf dapat ke syurga tanpa hisab, tanpa azab? Ini yang menjadi persoalan di kalangan ulama. Andainya doa Rasulullah SAW, setiap kali saya sebut Rasulullah SAW, hadirat jawab, ya. Jangan tak jawab. Kalau tak jawab, besok susah nak mendapat syafaat Rasulullah SAW, kerana dianggap orang yang tidak jawab selawat itu orang yang al-bakhil, man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil, nama aku disebut di sisinya, dia tidak pun berselawat ke atasku. Jadi setiap kali saya sebut Rasulullah SAW, hadirat jawablah dalam hati, ya. Jadi andainya doa Rasulullah SAW sahaja yang melayakkan seseorang untuk mendapat keistimewaan tersebut, maka sudah tentu Rasulullah SAW mendoakan untuk mereka doa tersebut. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa hakikat sebenar mukasyaf mendapat keistimewaan tersebut adalah disebabkan kehebatan amalannya di samping doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya Allah nak takdirkan terlintas begitu cepat di hati mukasyaf untuk minta Rasul doakan, itu pun adalah takdir Allah. Kalau Allah yang menggerakkan hati mukasyaf untuk dia orang pertama bangun minta Rasulullah doakan, kenapa Allah tak takdirkan yang lain-lain? Iaitu nak mentakdirkan pun Allah. Sudah tentulah dia ni seorang yang istimewa, mempunyai iman yang hebat, mempunyai amal yang hebat. Kita tengok apa yang laku seterusnya. Jadi sekarang terjawablah ke persoalan para sahabat, kerana doa ke kerana amal? Jawabnya apa? Kerana dua-dua. Amal dia pun hebat, doa Rasulullah pun mustajab. Nama penuh beliau, ni baru dia nak kenal siapa sebenarnya Mukasyaf ni. Nama penuh beliau ialah Mukasyaf bin Mihsan bin Hursan bin Qais bin Murrah. Saya ada cucu seorang nama Mukasyaf. Bapa dia dengar cerita Mukasyaf agamanya, berkenan sangat. Mudah-mudahan anak dia masuk syurga, dia pun nama Mukasyaf. Saya pun kalau dia malas sembahyang, adik dia Mukasyaf, jangan tinggal sembahyang, rajin-rajin sembahyang. Mukasyaf dah diceritakan Rasulullah masuk syurga tanpa hisab. Jadi dia pun bangunlah sembahyang dengan nama tu. Sebab itu nama tu penting. Nak bubuh nama anak, nama cucu, cari nama orang yang baik-baik. Sebab itu ni nak cerita lagi ni. Ingat tak saya cerita dulu
Satu orang bila ditimbang berat belah kiri, maknanya banyak dosa. Patutnya ke mana? Ke neraka. So diperintah bawa ke neraka. Sampai tengah jalan panggil dia balik, tanya dia, kod dia ada amal yang melayakkan dia ditimbang untuk dimasukkan ke syurga. Maka ditanya, pernah dengar ke cerita ni? Belum ke? Pernah? Kalau dah pernah tak payahlah ulang jemu, boring pula ulang-ulang. Belum? Kalau belum kita cerita. Bila ditanya, nak cek kod lah dia ada sedikit amal yang baik untuk dia dipertimbangkan untuk diberi kemaafan dan dibawa ke syurga. Tanya dia, engkau ni pernah tak berada dalam majlis ilmu? Pernahkah berjalan selangkah dua langkah dengan ulama? Tak. Pernahkah makan sesuap dua suap dengan ulama? Adakah engkau ni pernah berjiran dengan ulama? Tak. Adakah engkau ini nama engkau ni ada serupa dengan nama ulama? Tak tahulah mak dia pun nama apa. Semua mengeling. Tak. Kemudian adakah engkau ni mengasihi satu orang yang orang tu kasih pada ulama? Tu ada dia tak? Yang tu ada. Contohnya dia kasih pada A tu yang kasih pada ulama. Jadi maknanya bukan dia direct kasih kat ulama. Yang tu ada. Maka Allah kata, ini sedikit amal soleh dia menyebabkan aku maafkan dia dan bawakan dia ke syurga. Itu hebatnya. Hebatnya Allah, sangat-sangat pengasih, sangat-sangat penyayang. Kalau boleh Allah tak memasuk seorang pun ke neraka. Tetapi apa boleh buat? Manusia sendiri pilih untuk masuk neraka. Apa sebab? Sebab dia tolak perintah Allah. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat pada ajaran yang aku bawa, kata Rasulullah, dia akan masuk syurga. Dan siapa yang menolak, bermaksiat, tidak mengikut ajaran yang aku bawa, dia telah memilih sendiri untuk masuk ke neraka. Sebab itu hadirat sekalian, di tangan kita, sama ada kita mau ke syurga ataupun kita tak mau ke syurga. Sebab itu, in kuntum tuhibbun Allah, sekiranya kamu kasih pada Allah, maka kasihlah pada aku, nescaya Allah kasih pada kamu. Jadi bila kasih pada Rasulullah, ikut ajaran Rasulullah, kita mendapat kasih Allah. Bila mendapat kasih Allah, kita insya-Allah dia akan diberi ganjaran syurga oleh Allah. Jadi beliau berasal dari Bani Asad bin Khuzaimah. Ini dia punya kabilah dia. Dan seorang daripada yang awal masuk Islam. Dia masuk Islam di peringkat awal. Dakwah Rasulullah SAW. Beliau diberi gelaran Abu Muhsin. Beliau berhijrah ke Madinah dan menyertai perang Badar. Perang Badar ni perang yang pertama. Setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, kafir Quraisy berusaha untuk menghapuskan Islam, tak benarkan Islam dikembangkan di Madinah. Sebab itu mereka dan cerita panjanglah bagaimana berlaku perang Badar ni iaitu bila rombongan Abu Sufyan, rombongan perniagaan yang sangat besar nak lalu ke Madinah, Rasulullah kata pada sahabat, kamu dulu masa nak keluar daripada Mekah disekat. Segala harta benda kamu tak dibenarkan bawa. Keluar sehelai sepinggang. Jadi sekarang ni mereka nak lalu ke Madinah daripada Syam, nak balik ke Mekah, Madinah tengah. Kalau kamu berasa nak dapatkan balik harta kamu yang dirampas oleh mereka,
kamu bolehlah dapatkan daripada rombongan yang nak lalu ni. Jadi dia orang pun keluar daripada tu nak cari, nak tunggu rombongan tu nak dapatkan balik harta rampasan yang mereka rampas dulu. Dia bukan keluar nak berperang. Tapi zaman dulu walaupun tak ada SMS, dia ada perisik. Pihak musyrikin pun ada perisik, pihak Islam pun ada perisik. Jadi pihak musyrikin dapat tahu orang Islam nak sekat rombongan yang bawa harta tu kerana nak dapatkan balik harta yang begitu banyak mereka rampas kerana tak benarkan dibawa ke Madinah masa berhijrah. Jadi mereka siapkan angkatan untuk datang tolong rombongan yang bawa harta tadi, bawa perniagaan tadi. Bila rombongan ni dapat tahu yang orang Islam akan sekat mereka di pertengahan jalan, mereka ubah jalan. Mereka lalu jalan lain. Jadi orang Islam pun tak jadilah. Mereka ingat nak lalu ikut jalan biasa. Rupanya dia lalu jalan lain, tak jadi. Tapi berkeras juga Abu Jahal. Abu Jahal kata walaupun tak jadi kita pergi juga, kita serang juga. Kita hapuskan Muhammad, kita hapuskan orang Islam yang baru sedikit lah, baru tahun yang kedua. Tahun yang kedua mereka sampai di Madinah, baru nak mula membina negara Islam. Jadi akhirnya ada yang tak mau, jadilah dah tak dah orang Islam tak rampas apa-apa, tak berlaku apa-apa, kita balik je lah. Tapi Abu Jahal ni dia nak lawan juga, nak pergi juga. Rupanya dia nak mati situ. Dia mati dalam peperangan yang pertama. Jadi maknanya Allah SWT telah melenyapkan satu musuh besar di peringkat awal hijrah Rasulullah SAW, iaitu dalam perang Badar. Jadi Uqasyah ni dia masuk dalam perang Badar. Dalam peperangan tersebut telah berlaku peristiwa luar biasa. Ketika pedangnya patah, baginda Rasulullah SAW menggantikannya dengan sebatang ranting. Dia kalau kayu dia besar, kalau ranting kecil lah. Ya? Rasulullah bagi ranting, ambil ranting ni kamu pergi masuk perang. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ranting tersebut bertukar menjadi sebilah pedang yang sangat kukuh dan tajam. Dengan pedang itu, beliau meneruskan perjuangan bersama Rasulullah SAW dan dalam peperangan-peperangan berikutnya. Jadi maknanya dia terus berjuang sampai menang. Pada masa itu tentera Islam ada 313 orang. Tentera kafir ada berapa? 1,000 orang. 1 lawan 3, bayangkan. Dengan pedang, dengan panah, dengan tombak. Kita tak ada. Orang Islam tak ada senjata. Hanya ada kuda pun ada 2 ekor je. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kuda tu macam kapal terbang tempur lah, ya. Tu. Ada 2 ekor je. Jadi maknanya Uqasyah ni Allah Ta'ala jadikan satu perkara yang luar biasa. Ranting bertukar menjadi pedang yang sangat kuat, yang sangat tajam, dan dia guna dalam peperangan seterusnya. Ya, peperangan itu termasuk peperangan Uhud. Kita pergi Mekah, dibawa di Madinah ke Uhud. Dan Uhud ni suatu bukit yang Rasulullah sayang. Uhud Rasulullah kata Uhud ini cinta kepada aku dan aku cinta kepada dia. Ya. Dan peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ni ialah peperangan disebut juga peperangan Ahzab. Apa maksud Ahzab? Peperangan yang mereka kumpul seramai mungkin kabilah-kabilah yang tak masuk Islam untuk bersekutu melawan Islam. Jadi sebab itu Allah Ta'ala bagi idea kepada Salman Al-Farisi
untuk membuat suatu taktik peperangan yang hebat, iaitu gali parit. Bila datang seramai mana pun, bawa sebanyak mana kuda pun, jatuh dalam parit, tak boleh naik dah. Jadi akhirnya Islam menang juga pada peperangan Khandaq itu, walaupun pihak kafir ni sentiasa mengatasi bilangan persenjataan dan segala-galanya mengatasi Islam. Tetapi semua peperangan yang berlaku, semua sekali menang Islam, kecuali dalam peperangan Uhud separuh menang. Kenapa separuh menang? Kenapa? Kerana tentera yang berada di atas bukit yang diutuskan untuk memanah orang kafir duduk tinggi, senang lah kan? Mereka belot. Bila nampak tentera Islam dah menang, kafir lari lentang pukang, meninggalkan banyak rampasan, banyak harta, turun. Ini materialistik punya hal. Kita hidup, kalau cintakan dunia, materialistik, Allah Ta'ala akan musnahkan kita. Musnah orang Islam kerana materialistik. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Takut untuk berjuang, takut untuk berjihad, takut untuk berinfak, takut dia nanti susah, nanti dia miskin, dia nanti apa semua. Saya bagi keyakinan hadirat sekalian, kalau hadirat yakin pada Allah, berinfaklah. Saya kemarin duk senyap-senyap, datang telefon daripada bank muamalat. Datang, mah naik tinggi hari ni saja. Cepat-cepat jual. Depa itu, depa main kempen rumah saya. Depa main ke rumah. Datang, belilah mah. Infak, beli ini untuk kita gunakan hasil daripada hasil daripada keuntungan ni, boleh infak lagi. Saya pun termasuk juga. Mula beli sikit, depa mai kali kedua, beli tambah lagi. Depa mai kali ketiga, beli lagi sampai 1 kilo. 1 kilo 1000 gram lah. Saya pun, dia kata datang sini juga. Kalau esok mungkin dah jatuh harga mah. Saya pun telefon Dr. Nek, saya pun nak bawa kereta, tak boleh dah ni. Dah 77 dah. Takut nak bawa kereta. Takut tersentuh orang lah. Nek pun kebetulan dia free, dia bawa saya pergi. Dia kata, Ustazah, Alhamdulillah dapat 5,000 lebih. Celek mata, tiba-tiba dapat 5,000 lebih. Itulah kata rezeki. Jangan kedekut. Bibi curi saya 7,000, dapat dah 5,000. Balik ni nak singgah satu bank lagi, saya beli Bank Rakyat punya dia panggil pelaburan peringkat awal dulu. Peringkat awal dulu pelaburan tu dia bagi 15%. Sekali lagi saya nak pergi, kurang-kurang dapat 15,000 ke. Jadi hadirat, yakinlah pada Allah. Yakinlah pada Allah. Kalau kita infak, Allah ganti. InsyaAllah. Ya? Orang tua nenek hak berjalan pun tak larat ni, tapi Allah Ta'ala berjanji, Allah ganti, insyaAllah. Okey, jadi dia masuk peperangan Uhud, masuk peperangan Khandaq, dan beberapa peperangan lain. Beliau telah gugur syahid dalam peperangan Ar-Riddah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu peperangan Riddah? Melawan orang yang tak mau bayar zakat. Tak mau bayar zakat. Rasulullah dah wafat, tak mau bayar zakat. Punya materialistik macam tu.
Jadi sebab itu Abu Bakar bertekad, kalau dia mengingkari rukun Islam yang keberapa ni, zakat ni, keempat. Empat lah kot, syahadat, solat, puasa, zakat, haji kan. Yang keempat. Jadi maknanya suatu kesalahan besar. Jadi Sayyidina Abu Bakar bertekad mesti diperangi. Jadi dia pergi memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Jadi akhirnya dia syahid di situ, ya. Kemudian beliau dibunuh oleh Tulaiha Al-Asadi pada tahun 12 Hijrah. Ketika itu beliau berusia 45 tahun. Maknanya muda. Dia syahid ketika umur 45 tahun. Maknanya 45 tahun dia sudah berpindah ke syurga Allah. Kita yakin, ya, husnuzan dengan Allah. InsyaAllah kita akan berpindah ke syurga Allah selepas duduk di USD ni. InsyaAllah. Ana inda zanni abdi. Aku mengikut sangka hambaku. Kalau hambaku sangka aku sayang dia, aku sayang. Aku redha dia, aku redha. Aku masukkan dia dalam syurga, insya-Allah. Tapi kita nak yakin tu, nak sangka baik tu, mesti ada asas lah. Mesti bersihkan hati, mesti betulkan ibadat, mesti perkukuhkan iman, mesti sanggup memenuhi segala kriteria yang disebut oleh Allah untuk menjadi seorang yang bertakwa. Kriteria ciri-ciri ciri lah sedang. Kriteria tu payah beli bergulung-gulung lidah. Jadi dia sebut dalam awal surah Al-Baqarah, ingat tak? Alif Lam Mim Zalikal kitab la raiba fi. Kitab ni Al-Quran, tidak ada ragu sedikit pun di dalamnya. Hudan lil muttaqin, mempunyai petunjuk, mempunyai cahaya yang menyuluh orang-orang yang ingin menjadi orang bertakwa. Kita duduk dalam dewan ni, kalau tak pasang lampu, hadirat nampak tak saya? Hadirat nampak ada hadirat sendiri? Tak nampak. Jadi kita nak tengok benda, kena ada cahaya. Allah Ta'ala hantar cahaya dia satu daripada makhluk dia yang bernama matahari. Satu je matahari dihantar, seluruh dunia bercahaya. Tahu tak? Matahari, cahaya matahari ni berapa persen daripada cahaya arasy Allah? 1%. Bukan 1%. Dihantar sebesar zarah cahaya daripada arasy Allah kepada matahari untuk menyuluh bumi. Bayangkan, kalau orang duduk di bawah arasy, ada masa ke gelap? Tak ada masalah. Sebab itu syurga tak ada malam. Kalau berasa nak gelap, tutup tirai. Sebab cahaya bukan dari lampu, cahaya daripada arasy. Arasy tu bumbung syurga. Jadi tak ada. Kalau nak berasa gelap, nak relax dalam gelap, tutup tirai. Jenuh nak tutup tirai. Ingat syurga besar rumah kita. Rumah kita ada berapa lansir? Syurga bagi orang yang paling low sekali, paling lekeh sekali, ialah 10 kali ganda dunia ini. Tu hak paling lekeh. Hak paling hebat, tak tahu nak cakap lah. Tapi kalau kita nak suruh tutup, kita terlintas je. Saya nak gelap, dia tertutup sendiri. Saya nak minum, gelas datang sendiri. Saya nak apa bakar, nak tiga rasa datang sendiri.
Esok 10 rasa pun boleh. Di dunia tak ada 10 rasa kan? Itulah hebatnya. Jadi dia berpindah ke syurga ketika umurnya 45 tahun. Cemburu tak? Cemburu pada Ukashah. Kalau dapat anak buah nama Ukashah ya. Kalau anak dah tak ada, cucu lah. Saya cicit pun ada lah. Ya, okey. Atas dasar perjuangan, pukul berapa hari kita ya? Uish, dah 11.10. Masya Allah. Jadi maknanya macam mana ya? Kita nak baca sampai habis ke Ukashah? Ataupun hadirat nak baca sendiri? Kau ada dating ke? Kita nak habis laju-laju. Boleh ya? Yang ada dating bolehlah nak pergi dating. Saya beri keizinan. Jadi atas dasar perjuangan dan amalannya yang begitu hebat serta makluman yang disampaikan oleh Allah SWT secara langsung kepada Rasulullah SAW berkenaan diri Ukashah. Jadi maknanya Rasulullah ni nak kena cerita juga. Kita tangguhlah. Dah lebih 10 minit tak apa. Tak apa. Jadi maknanya Rasulullah nak mengiyakan permintaan Ukashah tu, Allah juga yang memberi ilham pada Rasulullah, engkau seorang dari mereka. Jadi maknanya Allah telah mengilhamkan kepada Rasulullah ya. Jadi kata dia Allah SWT secara langsung memberi kepada Rasulullah SAW berkenaan diri Ukashah ya, ketika beliau minta baginda mendoakannya agar Allah memasukkannya dalam kalangan mereka yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Baginda lantas bersabda, kamu adalah seorang daripada mereka. Ini adalah satu daripada faedah doa. Ini jangan jemu berdoa. Jangan orang yang tak mau berdoa, orang sombong. Orang sombong dengan Allah. Dia rasa dia sudah berkecukupan, tak mau doa ya. Jadi ini adalah satu daripada faedah doa. Selain itu terdapat faedah yang lain, iaitu Ukashah mendapat ketenangan yang hakiki apabila mengetahui bahawa beliau termasuk dalam kalangan 70,000 orang yang akan ke syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jangan kata Ukashah. Kalau kita pun istihar oleh Rasulullah, ahli syurga masuk tanpa hisab, tanpa azab, rasa macam mana? Kata orang Kelantan, habis teh. Habis. Kalau orang kita kata habis ring. Seronok habis ring lah ya. Ternyata dalam hadis ini hanya nama Ukashah sahaja yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan jelas antara mereka yang akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Sedangkan sahabat yang lain hanya disebut bilangan dan sifatnya sahaja. Jadi dapatlah difahami bahawa sesiapa sahaja yang berusaha, ini kita, sesiapa sahaja yang berusaha bersungguh-sungguh untuk memiliki sifat-sifat yang dinyatakan dalam hadis di atas, insya-Allah akan termasuk dalam kalangan 70,000 orang yang diisytiharkan masuk syurga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak 4 tu? Tidak kait, tidak minta dijampi, tidak, lagi satu apa? Lupa dah. Tidak kait, tidak pakai besi panas, tidak minta jampi, tidak ni tiarah tu. Tiarah tu apa? Firasat buruk dan sentiasa bertawakal. Satu je. Hal lain tidak. Yang positifnya satu saja. Sentiasa bertawakal. Seserah-serahnya pada Allah setelah kita berusaha dan berikhtiar. Kalau terima yang positif, alhamdulillah. Kalau terima yang negatif, sabar, sesabar-sabarnya. InsyaAllah masuk syurga tanpa hisab. Maaf
tak tengok jam, semangat lebih. Itulah. Jadi kita akhirilah ya. Akhiri dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma zidna ilman naf'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal arifin wafiqhna fid din. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba kamu, hamba-hambamu yang sentiasa menjunjung perintahmu, menjauhi laranganmu, sentiasa berusaha menjadi seorang yang sangat-sangat bertawakal terhadap segala qada qadarmu ya Allah. Dan bantulah kami untuk menggunakan setiap anugerah Engkau kepada kami untuk kami mencari keridhaan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambaku yang pintar, yang sentiasa memikirkan tentang akhirat yang kekal abadi, yang lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula, yang mana kami faham akhirat ada jauh lebih baik daripada dunia ini. Jauhilah kami daripada menjadi insan-insan yang materialistik, mata duitan, yang mana itu ada sifat yang sangat buruk yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Salam PKP.